Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan bersambung lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. InsyaAllah bidang aqidah bertajuk nifaq. Doa belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah berkaitan dengan tajuk nifaq, mari kita lihat isi kandungan pelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang yang pertama, masuk nifaq. Yang kedua, kita nak tahu hukum nifaq. Yang ketiga, kita nak tahu juga pembahagian nifaq. Yang keempat, faktor-faktor yang mendorong kepada nifaq. Yang kelima, perkara yang menyebabkan nifaq. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, kesan nifaq dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 106, 107, 108, 109 dan 110. Baiklah, jika anak-anak lihat buku teks muka surat 106, okey, boleh buka. Ada satu cerita tentang seorang pengembala kambing. Mari kita lihat cerita yang Ustazah sediakan. Kisah si pengembala kambing. Dalam sebuah kampung, tinggal seorang pengembala kambing bernama Dodi. Penduduk kampung itu tidak menyukai Dodi kerana sikapnya yang suka menipu. Suatu pagi, Dodi membawa kambing-kambing ternakannya ke kawasan berbukit untuk meragut rumput. Tiba-tiba, Dodi menjerit dengan sekuat hati. Tolong! Tolong! Ada harimau! Tidak lama kemudian, datang sekumpulan pemuda mahu memberi pertolongan. Tanpa disangka, Dodi ketawa terbahak-bahak. Rupa-rupanya, Dodi hanya menipu. Kononnya ada harimau. Kumpulan pemuda itu begitu marah dengan perbuatan Dodi. Lantas mereka pun beredar dari situ. Tidak lama kemudian, Dodi menjerit lagi. Tolong! Tolong! Ada harimau! Selang beberapa minit, sekumpulan pemuda tadi datang kembali mahu memberi pertolongan. Sekali lagi, Dodi ketawa terbahak-bahak. Kumpulan pemuda itu beredar tanpa mempedulikan Dodi yang masih ketawa. Sedang dia ketawa, datang seekor harimau lalu menerkam ke arah kambing-kambing ternakannya. Dodi terkejut lalu ia menjerit meminta tolong. Tolong! Tolong! Ada harimau! Puas Dodi menjerit, namun tiada siapa yang datang membantunya. Habis semua kambing ternakannya dimakan harimau. Dodi insaf dan kesal kerana sikapnya yang suka menipu itu telah menyebabkan penduduk kampung tidak lagi mempercayainya. Pengajaran dari cerita itu tadi, kita janganlah menipu. Kerana menipu itu sikap yang tidak baik. Baiklah, soalan Ustazah, apakah kaitan cerita ini dengan tajuk dan apakah pengajaran yang kamu dapat daripada cerita tersebut? Mari dengar penerangan Ustazah tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, insyaAllah hari ini kita akan lihat maksud nifaq dan hukum nifaq. Maksud nifaq ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ustazah ulang, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hukum nifaq pula ialah haram kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Okey, di dalam Al-Quran Allah telah menyebut di dalam surah An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Okey, ini merupakan ancaman daripada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasatun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Okey, yang pertama, apabila dia bercakap ia berdusta. Okey, macam cerita tadi, bila dia cakap dia berbohong, maksudnya bercakap dia berdusta. Yang kedua, bila berjanji dia mungkir. Dan yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Kita lihat pula pembahagian nifak. Pembahagian nifak terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama, nifak i'tiqad. Okey, yang kedua, nifak amalan. Okey, apa yang dinamakan nifak i'tiqad itu? Okey, tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Okey, maksudnya dia pura-pura saja, dia bohong saja, dia berlakon saja, kata dia mengamalkan ajaran Islam tapi sebenarnya tidak, atas kepentingan peribadi. Okey. Yang kedua, kita lihat nifak amalan. Nifak amalan ini terbahagi kepada 3 seperti mana yang Nabi sabda tadi. Kita lihat yang pertama, berdusta. Okey, berdusta ni maksudnya berbohong. Yang kedua, memungkiri janji. Bila dia janji, dia tak tepati. Okey, yang ketiga, dia khianati amanah. Orang ni dia khianat. Okey, dia tidak beramanah. Okey, kita lihat pula apakah faktor yang menorong kepada sifat nifak ini. Okey, yang pertama kita lihat kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lemahnya iman kita selalu lupa dekat Allah. Maka itulah faktor utama kita akan bersifat yang Nabi sebut tadi. Okey, yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Kita tak jujur. Perangai kita tidak jujur. Yang ketiga, kita kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat anak-anak, kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Sikit pun kita syukur, banyak alhamdulillah. Okey, yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Okey, kita sentiasa tamak, haloba dengan apa yang Allah bagi kat kita sehingga kita menzalimi dan menindas orang lain. Baiklah, kita lihat yang pertama, perkara yang menyebabkan nifak. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Okey, macam tadi cerita yang kita tonton tadi, dia berbohong dengan orang kampung. Akibatnya orang kampung dah tak percaya pada dia. Okey, itu adalah satu tanda munafik. Okey, yang kedua, kita lihat apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Contoh ustazah bagi contoh ustazah bagi duit kepada Ahmad, duit lebihan daripada dia bayar yuran contoh, ataupun duit lebihan daripada dia beli buku ke apa ke. Okey, ustazah kata, Ahmad balik bagi duit ni kepada ibu ataupun ayah. Ini adalah duit lebihan daripada yuran tadi. Maka Ahmad ni ambil duit tadi dia belanja kawan. Ahmad ni ambil duit tadi dia pergi beli makanan. Okey, itu merupakan satu khianat juga. Sebab dia tidak menunaikan amanah yang ustazah bagi tadi untuk disampaikan kepada ayah dia. Okey, kita nampak macam remeh kan? Tapi sebenarnya itu adalah satu tanda munafik. Seterusnya, apabila berjanji dia mungkiri. Contoh juga. Contoh Azman. Azman dia kata dekat mak dia, musim PDPR ni mak dia kata, Man, hari ni belajar, buat kerja sekolah. Man kata, tak apa mak, petang ni Man nak main dulu. Okey, malam sekejap Man buat.
Tapi bila sampai malam, tiba-tiba sampai malam, Man tak buat pun. Man main game, main telefon. Maka dia telah memungkiri janji. Itu juga tanda-tanda munafik yang kita selalu buat dalam kehidupan seharian. Okey, tak boleh amalkan. Kena mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, seterusnya. Baiklah, kita lihat kesan nifak dalam kehidupan. Okey, yang pertama kita lihat kesan nifak ada 4 kepada individu, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara. Okey, kita lihat dulu kepada individu. Okey, kesan daripada perangai ataupun sifat yang kita buat tadi, kesan nifak tadi, kesan munafik tadi, maka yang pertama kita dibenci masyarakat. Yang kedua, kita hilang rakan. Dan yang ketiga, hati sentiasa resah dan takut. Okey, kepada keluarga pula kita lihat kesannya, hilang rasa kasih dan sayang, tiada hormat sesama anggota keluarga dan timbul perasaan curiga. Seterusnya, kepada masyarakat, melemahkan perpaduan dan kesatuan, sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Dan yang paling kita takut dan yang paling besar sekali adalah kesan nifak dalam negara. Akan berlakunya jenayah, penindasan dan kezaliman. Umat Islam mundur dan lemah, dan akhir sekali negara kita mudah dikuasai dan dijajah. Baiklah, setakat itu dulu. Ustazah harap anak-anak dapat menghindarkan perangai ataupun sifat nifak ini dalam kehidupan seharian kerana sifat ini sangat tidak baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.